Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ayat ke-6 surah Ahzab yang menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama terhadap orang beriman berbanding diri mereka sendiri. Kata Ibnu Qayyim, ia adalah dalil bahawa sesiapa yang Rasul tidak menjadi lebih utama padanya dari dirinya sendiri, maka dia bukan di kalangan orang beriman. Maksud dia, kalau dia kata orang tersebut selain Nabi ada orang lebih utama, hatta diri sendiri tak boleh apalagi orang lain. Kalau diri kita sendiri pun Nabi lebih utama banding diri kita sendiri. Sebab ini yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai menjadi aku paling dicintai di sisinya, min malihi wan nafsi wal ahlihi wan nasi ajmain, wan nafsi wan nasi ajmain, berbanding hartanya, dirinya, keluarganya dan manusia seluruhnya. Umar bin Khattab jawab, dia kata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai berbanding semua kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri. Nabi kata apa? Nabi kata tidak, hatta aku nak habba ilaika min nafsika, sampai aku jadi dicintai di sisi kau lebih daripada diri kau sendiri. Mana kita betul, kita sayang diri sendiri itu tak salah, memang itu adalah tabi'i. Tetapi tak boleh kita sayang diri kita mengatasi sayang pada Nabi SAW. Ini antara benda yang penting. Sebab dia kata kat sini, kalau anda kata keutamaan tadi, dalil bahawa siapa yang Rasul tidak menjadi lebih utama padanya berbanding dirinya, maka dia bukan di kalangan orang beriman. Orang beriman hanya orang yang macam Nabi kata pada Umar kan, tidak sehingga aku menjadi lebih dicintai di sisi kau banding diri kau sendiri. Betul, Umar diam sebentar, dia kata, ya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai banding diri aku sendiri. Lepas tu Nabi kata, al-an ya Umar, sekarang baru ya wahai Umar. So maksudnya, kalau dari sudut keutamaan tadi macam tu jugalah. Cinta tak boleh lebih, keutamaan pun tak boleh lebih. Diri kita sendiri, apatah lagi orang lain yang kita letakkanlah wali ke, imam ke, syekh ke, tuan guru ke, tak boleh mengatasi Nabi SAW. Okay? Dia kata keutamaan ini merangkumi beberapa perkara. Di antaranya, janganlah seorang hamba mempunyai sebarang hukum ke atas dirinya sendiri sama sekali. Jangan dia rasa dia boleh menghukum. Bahkan dia kata hukum ke atas dirinya milik Rasulullah SAW. Nabi yang boleh hukum ke atas dia, bukan dia hukum diri sendiri. Menentukan kepada diri dia pun Nabi yang lebih berutama. Itu pertama sekali. Kedua, dia kata baginda hukumkan ke atas dirinya, ia adalah lebih besar daripada hukum seorang tuan ke atas hambanya. Dan kalau kita kata ada orang tuan, ada hamba, dia suruh hamba kena buat. Tapi Nabi punya perintah tu, hukum tu lebih tinggi banding tuan ke atas hamba. Tak boleh ada. Itu sebab kita kata benda ni sangat payah kita nak fahamkan, kecuali dalam realiti praktikal lah. Terutama bila kita penentuan Nabi, penentuan orang lain, penentuan diri kita, pilihan diri kita, arahan Nabi. Mana lebih utama? Sebab benda ni yang bahaya dia kerana boleh mengeluarkan batasan iman. Boleh menjadikan iman kita tidak betul, tak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebimbangan kita sebenarnya. Okay. Ataupun seorang bapa ke atas anaknya. Mana perintah Nabi ni lebih besar banding perintah bapa ke atas anak. Dan tapi orang Melayu kita kadang-kadang, saya ingat abang yang saya pernah cerita, dia kata orang Melayu kita ni, dia punya guru tu jadi macam lebih tinggi banding bapa pun. Guru tu kan guru silat, guru tarikat, guru sekian, dia akan lagi tinggi. Bila main apa-apa dia cerita, dia tahu orang tu di kawah, dia tengok orang kampung kami, kat kampung kami kat Kuala Selangor, dia main dam dekat kedai kopi, bapak dia lintas yang angkat kepala, yang tu je.
Bapak dia lintas, macam tu je. Tapi kalau tok guru silat dia lintas, daripada atas rumah terkejun, salam cium tangan. Yang tuan-tuan perasan memang ada. Bahkan kita dengar sebahagian orang terlibat dengan persilatan dan sebagainya, sampaikan mak bapak dia pun tak hirau kan. Yang penting guru tu lebih utama hatta banding mak bapak sendiri. Ni pelik jugalah. Dan kita tahu bahawa sebenarnya benda ni mak bapak kita punya hak kat atas kita. Lepas Allah dan Rasulnya, tak ada siapa lebih besar kat atas diri kita banding mak bapak kita sendiri. Tapi Datuk Guru nakkan ketaatan kita, dia katalah tak boleh. Saya lebih tinggi daripada mak bapak awak. Masalah. Gagal lah. Ni realiti. Tapi kita tahu Nabi lagi atas banding bapak dengan mak kita. Mak kita cakap, bapak kita kata takkan tinggi banding apa Nabi SAW perintahkan. Dia tidak sekali-kali miliki sebarang perlakuan terhadap dirinya melainkan perlakuan yang dilakukan oleh Rasul SAW, dan yang baginda adalah lebih utama terhadap dirinya daripada dirinya sendiri. Mana Nabi lebih utama, mana perlakuan dia buat takkan lebih tinggi, lebih bagus daripada perlakuan Nabi SAW dalam ibadat, dalam kepercayaan, dalam muamalah, dalam masalah kekerajaan, dalam dakwah. Semua sekali takkan ada siapa lebih tinggi banding Nabi SAW. Yang kadang buat dakwah ni kita perhatikan, ada orang kata janganlah cakap benda ni haram, benda ni halal, nanti orang lari. Ya dulu, nanti dah rapat baru kita sebut halal haram. Kalau tuan tahu tak, kira Nabi SAW ketika mula-mula berdakwah, mula-mula dapat wahyu untuk berdakwah pada orang musyrikin Mekah, Nabi panjat atas bukit Safa, Nabi panggil semua orang di Mekah datang berkumpul. Ya Sabahah, ya Sabahah, semua datang kumpul. Siapa tak datang, hantar wakil. Tahu perseruan Nabi yang pertama? Nabi kata, kalau aku kata pada kalian, belakang bukit ni kan, Mekah kan dia macam lembah, ada bukit keliling kan. Nabi kata, kalau aku kata belakang bukit ni ada tentera nak serang kamu, kan apa pendapat kamu? Tahu diorang kata apa? Ma jarrabna alaika kadiban, kami tak pernah test engkau bohong walau sekali pun. Engkau cakap sentiasa benar, engkau tak pernah tipu. Nabi kata, okay, fa inni nadhirul lakum. Kalau macam tu, aku ini adalah pemberi peringatan kepada kamu semua. Baina yaday adzabin syadid, sebelum datang azab yang keras. Mana ayat pertama Nabi keluar kepada orang musyrikin Mekah tajuk azab. Orang kita kata, apalah dakwah macam ni sebut neraka. Nabi dakwah mula-mula dengan ayat tersebut. Kadang-kadang macam ada orang, saya tak faham kenapa dia kata kalau mungkin dakwah kita salah, ada orang bukan Islam ni ada hak untuk tak jadi Islam sebab dakwah kita salah. Mana ada manusia dapat kad hijau macam tu daripada Allah Ta'ala nanti. Dia tak nak ikut, dia jawab kita salah buat kerja, kita kena tanya tentang perbuatan kita. Dia tak nak ikut kebenaran, dia akan kena di sisi Allah Ta'ala. Mana ada manusia akan lepas? Mana boleh apa bangau-bangau, kenapa kau kurus? Macam mana kurus? Ikan tak nak timbul. Kenapa ikan timbul? Rambut panjang, salahkan orang. Dia tak ada, dalam Islam tak ada. Awak buat, awak kena. Yang tak buat benda baik akan kena. Yang tak buat jalan terbaik akan kena. Awak tak ikut kebaikan, awak kena. Bukan lepas. Dia kata memanglah lepas orang tu salah. Sampai saya ingat ada orang bercakap, dia kata saya rasa, dia kata akhirat nanti orang bukan Islam di Malaysia ni akan ada satu hujah. Boleh kata depan Allah Ta'ala nanti, ya Allah macam mana aku nak masuk Islam? Tuan orang Islam. Dia katanya tu. Ni benda yang kena jaga sikit. Dan kita tahu bahawa kekurangan kita bertindak, salah kita dalam berdakwah, tak pandai kita berdakwah, satu benda. Tapi bukan maksud orang tu dapat green card, free pass masuk syurga. Kesalahan dia buat, Allah Ta'ala akan soal. Dia tak ikut kebenaran, Allah Ta'ala akan soal. Sebab akal Allah Ta'ala beri kepada dia akal. Kenapa tak ikut? Kenapa tak fikir? Bukannya cara tersebut yang kita salahkan. Baik. Keempat, di antara tanda itibak pada seorang itu adalah menghukum seseorang hamba mengikut syarak dan berhukum kepadanya. Menghukum seorang hamba ikut syarak dan berhukum padanya. Maksud dia, di mana dia menghakimkan apa dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kitab dan juga sunnah, serta berhukum kepada kedua-duanya. Maksud bila orang tanya hukum apa-apa, dia kata Allah Ta'ala firman, Nabi sabda. Nabi bagi, Nabi tak bagi. Dia akan balik ke situ. Orang tu kata, tapi Nabi sabda, Allah firman. Dia akan balik ke situ je. Tentang hukuman kita kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada manusia. Kadang-kadang ada orang kata, tapi ada ulama' kata boleh. Habis. Dia kata ada ulama' kata boleh, ada ulama' kata tak apa. Itu bukan cara kita.
Bahkan ingat waktu kita mula-mula kelas pertama kita buat dekat sini, kitab Tatabbu'ur Rukhas, mencari-cari kelonggaran. Mencari-cari kelonggaran. Dia bila ada khilaf bukan jadi hujah. A kata, B kata, C kata. Kita kata, oh kalau banyak pendapat, saya bolehlah pilih mana-mana saya nak. Bukan macam tu. Bahkan yang sepatutnya kita tahu adalah mana yang paling dekat pada dalil. Allah Ta'ala bagi kita akal, fikir, tengok, teliti. Nak beli makanan pun kita check kan, ke makan je, melantak je. Nampak makanan tu, kan? Ke tengok dulu. Tengok dulu kan. Dan separuh tu cium dulu. Nak masuk mulut ni. So realiti dia memang kita akan berhati-hati apa benda masuk dalam mulut kita. Kena orang kata tempat tu kotor, kita tak pergi. Ada seluar dalam, lagi tak pergi. Tapi dalam masa yang sama, bab agama tadi kita macam masuk je. Cakap je apa, saya terima. Oh tak boleh. Itu lagi masalah. Sebab kita lebih berhati-hati pada agama. Sebab tu bila kita kata nak hukum orang, ini halal, ini haram, ini qala Allah, qala Rasulullah, itu cara kita ittiba, sentiasa bawa manusia kepada qala Allah, qala Rasulullah. Bukan kepada orang ni kata, orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata. Bukan. Ya. Dia menjadikan itu sebagai timbangan yang dia timbang melaluinya semua kepercayaan. Apa belief yang orang cakap, dia ukur dekat situ dengan qala Allah, qala Rasulullah. Kata-kata, perbuatan dan juga peninggalan. Mana atarku, benda Nabi tinggal, kita buat. Sebab Nabi tinggalkan, so kita tinggalkan. Nabi tak buat, kita tak buat. Ya, itu benda-benda kita kena faham. Kadang-kadang orang kita ni, dia suka lebarkan tau. Dia ambil kitab Manhajul Talaqi, kita bincangkan. Benda tu seinci je. Seinci. Tapi dia jadikan satu batu. Tajuk dia, ada pendapat sahabat minta seorang yang masukkan dalam kubur baca ayat sekian. Baca ayat penutup surah Al-Baqarah. Lepas tu dia pula faham dari situ, maksudnya boleh baca apa saja kita nak. Dia pelik, dia sentiasa akan buka ruang tu lagi perkecil, besar lagi. Sedangkan kalau kita faham daripada dalil tadi atau perbuatan Nabi ke SAW, kita akan limit pada apa yang disebut je lah. Bukan kita lebarkan selebar-lebarnya. Macam katakanlah kita faham Nabi kata barang siapa baca ayat kursi pada awal pagi, dijaga dia sepanjang siang daripada syaitan, daripada jin. Barang siapa baca di awal malam ayat kursi, dijaga sepanjang malam daripada syaitan atau jin. Soalan, adakah ayat kursi tadi memadai dengan anda tak baca bismillah ketika makan? Doa masuk tandas? Sebab ayat kalau ikut meaning tu, kita dah lebar kan? Maksud dia, tak payahlah baca ustaz bismillah dah. Kenapa tak baca bismillah? Dah, dijaga dia syaitan sepanjang siang. Masuk tandas, baca doa. Tak payah. Sebab apa? Dijaga dia syaitan sepanjang malam. Nampak tak? Dalil itu sebut itu. Macam orang pergi kubur lah, bagi salam. Nabi suruh bagi salam, doa kebaikan. Dibantai sembang pula. Kalau boleh, dia kata, maksudnya, kalau boleh sembang, bolehlah cakap. Sedangkan Nabi sebut tentang bagi salam sahaja. Jadi kita akan bagi salam dan dia akan jawab salam kita, stop situ. Tapi orang akan kembangkan lagi. Tapi kalau boleh salam, maksud dia boleh sembang. Terus sembang lah. Bah, mak kahwin lain dah. Adik, ni pakcik tu dah. Dia cerita kat mak ni, kubur mak dia. Masalah lah. Sebab Nabi SAW tak ajar kita untuk perbualan sedemikian. Lepas tu dia kata, tapi Nabi berbual dengan orang mati di ketika perang Badar. Nabi sebut Al-As bin Wa'il, kan, Abu Jahal sebagainya mati dia. Jadi dia disebut, dia kata Nabi cakap dengan mereka. Cakap dengan mereka bukan untuk perbualan, berbuat-buat, bercakap-cakap, conversation. Bukan. Bahkan satu hala saja Nabi cakap pada mereka, bukan orang akan balas balik. Perbualan tadi. Bila Umar kata, ya Rasulullah, takkan orang dengar, orang mati dah. Nabi kata, tidaklah engkau lebih mendengar banding mereka. Dengar saja, bukan masuk berbual. Tapi orang kita dia kembangkan dalil tadi. Kalau boleh sembang, boleh bual. Kalau boleh bual, ceritalah semua sekali. Ini masalah sebenar yang kadang-kadang kita lihat. Okay? Perbuatan penting, apa-apa yang menepatinya dia terima, dan apa-apa amalan yang terkandung dalamnya, dan apa-apa yang menyalahinya dia tolak.
Okey, apa-apa amal dan amalkan apa terkandung dalamnya, dan apa-apa yang menyalahinya dia tolak sekalipun dibawa oleh sesiapa sahaja, walau Imam A, walau Syekh B, walau Tok Guru C. Itu bukan cara kita kata tak apa kot sebab Tok Guru tu buat. Itu bukan. Ini cara betul kita faham itibak kita kepada Nabi SAW berhukum dengan Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa 65. Allah nyatakan, "Fala wa rabbika," maka tidak demi Tuhanmu hai Muhammad, "la yu'minun," tidak mereka disifatkan sebagai orang beriman. Mereka tidak beriman. "Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum," sampai mereka memperhakimkan engkau pada apa mereka bertelingkah mengenainya. Apa-apa mereka bertelingkah, mereka hakimkan engkau pada pertelingkahan mereka. Letakkan Nabi sebagai ukuran, terutama pada perkara tajuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah khusus dalam agama. Ini benda-benda yang kita kata, ini kita ukur. Berkenaan dengan muamalat, contoh macam kes apa kenderaan kita nak pakai, lampu apa jenis nak pakai, ini tak ada kaitan dengan agama. Pakai lampu jenis apa? Tanya soalan ke ustaz, apakah lampu yang sunnah? Philips ke? Toshiba ke? Toyota kereta sunnah? Tak adalah. Ini bukan cara kita berhukum, sebab hukum daripada akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah-muamalah agama. Yang kita kata tak boleh kita lari daripada lingkungan perbuatan Nabi, kepercayaan Nabi, tunjuk ajar Nabi SAW. Okey? Surah An-Nisa ayat 65. Dan dia Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang beriman, "atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah kepada pemegang urusan di kalangan kamu. Mana pemerintah yang memerintah kamu, pegang, dengar cakap mereka. Okey? Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan bila kamu berbantah-bantah dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah wal rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah, itu kitab Allah, dan kepada Rasul, itu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada ulil amri. Balik kepada Allah, balik kepada Rasul, bukan kepada ulil amri. Maka kita berbantah, Allah dan Rasulnya penghukum bagi perkara tersebut. Seseorang hamba, jika in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah yang terbaik, lebih baik dan seelok-elok kesudahan. Seorang hamba yang menghukum dan berhukum kepada syariah serta dia bersungguh-sungguh agar seluruh urusannya menjadi tunduk kepada syariah, ia adalah tanda yang nyata dan alamat yang membezakan di antara muslim yang bersungguh untuk mengikuti kebenaran dengan orang yang mengikuti hawa nafsu dengan tanpa petunjuk daripada Allah, lalu dia sesat dan menyesatkan. Sama sahaja adakah itu dinamakan akal, atau rasa, atau maslahah, atau ketua, atau parti, atau sistem, sehingga akhirnya mana apa saja. Tapi lah macam ketaksuban tu akan menjadi masalah untuk manusia ni, tak boleh pegang hukum perkara-perkara tadi Allah dan Rasulnya. Orang ni kata, orang tu kata, yang ni kata, yang tu kata, berakhir dengan kita kata benda tersebut tak dapat keputusan, sebab orang akan sentiasa tambah pendapat masing-masing. Sedangkan apa daripada Allah dan Rasulnya, dia adalah limited kepada nas, tidak ada pengembangan lebih dari itu. Okey, kelima, yang terakhir, dan antara tanda tanda itibak itu adalah redha dengan hukum Rasulullah SAW dan syariat baginda. Redha dengan hukum Rasulullah SAW dan syariat baginda. Di antara tanda-tanda mengikuti Rasul SAW adalah redha dan hukum, dengan hukum dan syariat baginda. Mana apa Nabi tunjukkan sebagai hukum, peraturan, dan apa Nabi letakkan sebagai syariat, dia redha dan juga pasrah untuk mengikutinya. Okay? Daripada Al-Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dhaqa ta'mal iman, dhaqa halawatal iman." Merasai kesedapan iman, kemanisan iman. "Man radiya billahi rabba," barang siapa redha Allah sebagai Tuhan, "wa bil islami dina," Islam sebagai agama, "wa Muhammadin rasula," dan Muhammad sebagai rasul, akan rasa kemanisan iman, kesedapan iman, ta'mal iman. Barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul.
keredaan tadi, pasrah, terima. Kita nak satu benda tapi Nabi tak tunjukkan, Nabi tak bagi, jangan buatlah. Kenapa nak buat juga? Okey. Apabila seorang Muslim meredai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul, dia tidak akan berpaling kepada selain hidayah baginda, tidak merujuk kepada kepribadiannya, dalam kepribadiannya kepada selain sunnah baginda. Mana untuk peribadi dia, attitude dia, perangai dia, dia akan sentiasa tengok dalam hadis Nabi, apa Nabi bagi, apa Nabi benarkan. Dia tak akan cari lain daripada itu. Takkan kata tapi. Ini kan kita ingat kalau kita bincangkan dulu, Abdullah bin Mughaffal kan dia marah bila ada orang yang, bila dia cakap, dia kata pada orang yang cakap, Imran bin Husain, bila dia cakap Nabi sabda al-haya khairun kulluh, al-haya kulluhu khair, malu itu seluruhnya baik, baru itu baik seluruhnya. Lepas tu seorang lelaki ni kata, yelah tapi kita baca dalam kitab-kitab hikmah, malu ni ada kebaikan tapi ada kelemahan. Diulang balik sabda Nabi. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya khairun kulluh, al-haya kulluhu khair. Malu itu seluruhnya baik atau malu tu sebaik seluruhnya. Kau tu ulang balik. Tapi kami baca dalam kitab-kitab hikmah, malu ni ada baik tapi ada juga kelemahan. Dia pun marah, padam mata dia jerit. Dia kata aku kata daripada sabda Nabi SAW, engkau kata daripada buku-buku engkau. Sampai orang tahan dia, tak apa, dia daripada ahli sunnah. Macam tu sekali marah je. Bagi para sahabat Nabi SAW, mana mungkin orang tersebut boleh tak nak terima apa yang Nabi sabdakan. Kita mungkin tak faham. Kita faham apa yang Nabi sabdakan sepenuhnya, tapi kita tak boleh nak oppose dengan kata Nabi sabda tadi tapi. Ayat tapi ni. Ini masalah yang sering berlaku. Bahkan dalam masyarakat kita ada mazhab tapi. Kan mazhab mufti, mazhab tapi. Yelah betul haram tu ustaz, tapi. Yelah saya tak setuju benda tu, Nabi tak bagi, tapi. Yelah Allah Ta'ala tak suruh, tapi. Betul tak? Mazhab tapi dia panggil. Pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni, ini antara benda paling besar. Okay? So redha tadi, sebab Nabi SAW dah putuskan tak ada lah, pening kepala, kenapa? Sebab kadang bila orang tu dia masuk dalam urusan jenazah, dia rasa macam tak cukup. Kalau ikut pada Nabi petunjuk, kita solatkan jenazah, kan, kita solatkan jenazah, lepas solat jenazah, angkat jenazah, hantar. Dia tak boleh, kena berhenti dulu. Al-Fatihah. Yang doa yang terbaca tadi baca dah. Lepas tu lepas solat jenazah kena baca doa lagi. Baca qul huwallahu pula. Baca macam seolah Nabi tak reti dia pandai. Yang Nabi tunjuk tadi macam tak cukup. Macam yelah Nabi tunjuk ni tapi rasa macam dry. Kering. Yang ni basah sikit dah ni. Sedap. Bila bergerak jalan keluar ke keranda tu, tarik tu Al-Fatihah, berhenti tu. Saya pernah jadi sekali tu, saya tarik. Jalan, saya kata. Jalan. Dia nak stop saya jalan, saya tarik. Kadang benda macam ni, benda simple. Sebab kita kena redha dengan keputusan Nabi. Nabi bagi banyak ni je. Upacara, amalan, yang Nabi bagi banyak ni. Yang awak tak puas hati, kenapa? Tapi kalau kita buat macam ni, okey kot. Tak. Macam ni lagi bagus. Yang Nabi bagi banyak ni je. Kita kira balik, urusan jenazah dan Islam ni sangat simple. Kau tahu kan pada masyarakat bukan Islam, kematian mereka ni, yang mahal ada, yang murah ada. Yang mahal lah, biasa mahal lah. Kebaikan mahal. Tak percaya kalau siapa-siapa ada kawan Cina, tanya, mati berapa banyak? Oh ya, kena bayar. Tanya je, berapa, kalau mati berapa bayar? Untuk sampai syurga. Kalau mati untuk duduk neraka tak apa, tak payah bayar. Tapi kalau nak masuk syurga, kena bayar. Berapa daripada mula sampai hari tanam? Tanya dia. Islam tak ada pun macam tu. Tiba-tiba datang orang bawa borang. Cik, ni nenek mati kan? Ni ada ni. Ni tahlil, baca Quran, sekian, solat jenazah, solat hadiah. Kalau package semua sekali RM5,000 dia bantai. Package. Soalan macam itu lagi, ulang balik. Nabi ajar tak cukup. Yang Nabi ajar tak cukup. Tak boleh terima. Dalam hati tu macam berat sangat nak terima yang Nabi tunjukkan. Mudah sangat. Dia kata macam takkan macam tu je. Kalau kita macam-macam nak talbiyah nak masuk dalam ihram. Yang Nabi ajar labbaik Allahumma umratan.
Atau labbaik Allahumma hajjan. Aku sahut seruan kau ya Allah untuk haji. Atau aku sahut seruan kau ya Allah untuk umrah. Kan senang tu. Ni bantai nawal tu, nawal itu pula. Nak baca ni. Betul ke makhraj tu? Tak betul kan, tak sah pula kita punya ihram. Masalah ni. Sebab tu macam soalan Nabi tunjuk tak cukup. Yang orang tunjuk tu, itu baru betul cukup tu. Lagi banyak lagi bagus. Ini masalah tak ada apa penyerahan kepada keputusan Nabi SAW. Okey. Dia kata ia menghukumkannya dan berhukum kepadanya, menghukumkannya dan berhukum kepadanya. Ia menerima hukum baginda, patuh kepada baginda, mengikuti baginda, menuruti baginda dan redha dengan setiap apa yang dibawa oleh baginda dari sisi Tuhan baginda. Lalu hatinya menjadi tenang kepada perkara itu, jiwanya menjadi tenteram, dadanya menjadi lapang, dan dia melihat nikmat Allah ke atasnya dan ke atas makhluk, dengan ke atas makhluk, segala makhluk, dengan Nabi SAW yang mulia ini. Dengan Nabi yang mulia inilah dapat nikmat kepada semua, mudahnya syariat kepada semua. Dia akan lihat macam tu. Dia tak nampak benda tadi menyusahkan. Agama ni memudahkan. Nabi kata inna dina yusrun. Agama itu adalah mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak akan mengetatkan agama seseorang itu kecuali dia akan tertewas untuk melaksanakan agama tersebut. Ketatkan, awak tak boleh amal. Tapi yang Nabi bawa sangat mudah. Okey. Dan dengan agama yang agung, agamanya, agama Allah yang agung, okay, adalah sebenar-benar nikmat. Oleh itu dia bergembira dengan kelebihan dan rahmat Tuhannya ke atas dirinya dengan perkara berkenaan, kerana dia, Allah Ta'ala, telah menjadikan dirinya pengikut sebaik-baik utusan dan kumpulan yang berjaya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 57, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu pesanan, bimbingan dari Tuhan kamu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penawar bagi apa dalam dada, okay? Dan juga wahudan wa rahmatan lil mu'minin, petunjuk dan rahmat untuk orang beriman. Allah Ta'ala sebutkan dah, Quran itu adalah penawar, bagi apa dalam dada, hidayah, rahmat, penawar, hidayah dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Katakan hai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Quran itu hendaklah mereka bersukacita, bergembira, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Banding apa kita dapat daripada dunia ni, Quran itu lebih baik. Hidayah yang Nabi bawa adalah lebih baik. Jadi redha adalah satu perkataan yang menghimpunkan penerimaan dan kepatuhan. So, bila kita redha tu maksud dia kita terima dan patuh. Dia bukan sebab terpaksa. Ini masalah juga redha ni. Tak apalah saya redha je. Cakap redha je sebab apa? Terpaksa. Tak. Ini pasal redha ni sebab kita faham tak ada panduan, tak ada arah, tak ada ajaran, tak ada petunjuk kecuali petunjuk Nabi SAW. Sebab tu kita terima segala apa yang datang, bukan sebab kita terpaksa, bukan sebab rasa paksaan diri. Bahkan dalam konsep sayang atau cinta ni, kita memang sepatutnya ada dalam diri kita ni kepatuhan kepada Nabi SAW ni secara semula jadi, sebab dia Rasulullah, itu asal dia. Sebab dia utusan Tuhan. So, macam mana kita boleh ikut panduan yang lain? Okey, tidak terjadi redha melainkan di mana terjadinya penyerahan yang mutlak dan kepatuhan yang sempurna. Tak terjadi redha melainkan di mana terjadinya penyerahan dan yang mutlak dan kepatuhan yang sempurna. Zahir dan batin, luaran dan dalaman, kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya, kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya. Okey, alhamdulillah. So kita berhenti situ. InsyaAllah nanti kita sambung lepas raya kot, kan? InsyaAllah kita berhenti sini. Ada soalan? Ada?
Dia Nisa tadi orang pegang urusan. Maksud dia ketika pulangkan balik, fa in tanaza'tum fi syai'in, bila kamu bercanggahan mengenai satu perkara, Allah tak sebut faruddu ila Allah wa ila Rasul, kembali pada Allah dan pada Rasul, tak sebut pada uli amri. Bukan, maksud dia la ya'lamul ladzina yastanbitunahu, akan mengetahui urusan tadi orang yang istimbat daripadanya. Ini masalah asal tadi, dia mesti balik pada dalil juga. Dia akan balik pada kehendak dia sendiri. Itu pada asal kalau ikutkan pada sudut ayat tadi, kita suruh taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Tapi kalau kita bercanggahan, kembalikan kepada Allah dan juga Rasul. Allah, kitab Allah, Rasul. Bukannya kembalikan kepada ulil amri. Sebab dia orang pun kena follow Al-Quran dan hadis, bukan follow kehendak diri mereka sendiri. Balik pada asal, kadang-kadang bila kita kata apa, la'alimahu alladhina istamitunahu minhum, itu dalam ayat surah An-Nisa ayat yang ke-83. 83 Allah katakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, bila datang pada mereka sebarang perkara daripada keamanan atau ketakutan, adza'u bihi, mereka menyiarkannya. Ini kadang orang yang ada kemunafikan dalam diri mereka, atau tidak mereka faham dengan betul agama, mereka dengar aja apa sebar, dengar aja apa sebar. Okey, benar tak kata walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalau mereka kembalikan tajuk yang mereka dengar menakutkan atau bahaya ataupun keamanan tadi, mereka kembalikan kepada rasul, ila rasul wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di kalangan mereka, la alimahul ladina stambitunahu minhum, akan mengetahui perkara tersebut orang yang mengeluarkan hukum daripada mereka. Dia bukan masalah percanggahan, dia timbul tajuk masalah bila keadaan orang munafik ni. Kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp pun banyak kumpulan macam ni, yang dia suka bila cerita-cerita, inilah jadi, inilah sekian, kan dia hantar. Lepas tu orang pun cakap, iya ke? Dia tak tanya dulu, tak bandingkan kata-kata yang disebarkan tadi, adakah dia berpadanan dengan sabda Nabi SAW, ataupun tak tanya autoriti. Tanya autoriti tadi, contoh macam kalau bidang keselamatan, tanyalah polis. Kalau bidang masalah kesihatan, tanya ustaz. Ni masalah ni, tanya ustaz ke tanya doktor? Doktor lah, takkan tanya ustaz pula. Ustaz kan belajar perubatan. Kalau tanya pertanian, mana sekian-sekian, tanya ahli pertanian. Sebab tu bila ulil amri tadi, bila ada benda-benda macam tu kita tak tahu, dan kita tanya pada orang bidangnya. Tapi tentang masalah percanggahan kalau berlaku, dan kepada Allah dan Rasulnya saja. Adapun dalam masalah, patut tak cerita benda ni? Patut tak kita cerita benda ni? Kita dengar cerita macam-macam, kita tengok kan WhatsApp, orang ni kata ini, orang ni kata itu, besok kiamat, besok ini, besok Mahdi keluar, besok ini sekian, Raja Jordan punya perlu mahkota Jordan dah siap untuk dibai'ah dah. Tuan-tuan dengar benda ni, bila sebar kepada orang ramai, apa jadi? Jadilah kes lari masuk hutan, lari yang ni pergi buat kampung baru. Sebab orang tak tahu nak buat apa. Yang pergi simpan buat store bawah rumah untuk simpan air mineral, takut nanti air tak ada. Sedangkan benda tadi patut kita tanya pada pakar yang terlibat, orang yang terlibat dalam kepakaran tersebut. Pasal ada orang kata dengan saya, tapi pakar dia tak boleh percaya. Siapa yang percaya? Doktor-doktor pula, saya kata. Habis tu kalau abang sakit nak gimana? Saya tanya soalan kan. Dia kata tak boleh percaya doktor-doktor, dia pun pengikut WHO. Saya tanya soalan, kalau abang sakit, nafas jadi 1-2, sesak, abang pergi mana? Hantar ke hospital ke letak kat rumah je? Normally kan, orang Malaysia kata buat apa? Hantar hospital lah. Saya kata kenapa hantar hospital? Kita tak nak buat kat rumah je. Panggil ustaz suruh jampi. Kenapa kita hantar hospital? Sebab kita percaya yang doktor tadi dah ambil janji bahawa untuk jaga nyawa kita.
Pasal dia, sebab tu Nabi SAW sendiri pada ketika kehidupan baginda SAW, ada sahabat ni luka. Kemudian para sahabat tengok lelaki ni. Lepas tu Nabi kata, ud'u lahu tabib, panggil untuk dia tabib. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, doalah untuk dia. Engkau kan Rasulullah, doa je lah. Nabi kata apa? Subhanallah, subhanallah. Nabi terkejut dengan kefahaman para sahabat. Nabi kata, innallaha ma anzala da' illa anzala ma'ahu dawa. Allah tak tinggal turunkan segala penyakit, jangan turun bersamanya ubat. Maka berubatlah wahai sekalian hamba Allah Ta'ala, yang berubat dengan yang haram. So ketika Nabi sebut ini, Nabi SAW bercakap tentang tajuk doktor perubatan, bukannya ustaz. Bahkan bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya kepada Aisyah oleh Urwah bin Zubair. Dia kira anak Asma, tapi lahir lewat lepas Nabi dah wafat, dia lahir. So dia kata pada Aisyah, ya ummah, wahai mak, dia kata. Pasal mak saudara dia kan, bela macam anak. Dia kata, wahai mak, engkau tahu syair, engkau tahu tentang hukum hakam, kami tak pelik, sebab engkau isi Rasulullah. Engkau tahu tentang hukum hakam, kami tak pelik, sebab engkau isi Rasulullah. Lepas tu, engkau tahu syair, kami tak pelik juga, sebab engkau anak Abu Bakar, bangsawan Arab. Mesti syair tu macam kat lidah dia macam air je. Tapi macam mana kau tahu perubatan? Ya, soalan tu keluar. Aisyah kata, ketika mana baginda SAW, Nabi SAW mula sakit, semua kabilah-kabilah Arab hantar kepada Nabi doktor-doktor mereka. Kampung ni hantar tabib dia, yang ni hantar tabib dia, dan diorang semua bagi tahu apa yang patut dimasak atau dibuat untuk Rasulullah SAW. Akulah orang yang menyediakan ubat-ubat tersebut. Tahu tak? Tak ada, bukan panggil ustaz, panggil bakar doa, tak. Panggil tabib lah, sebab dia pakar dalam masalah perubatan. Lepas tu saya kata, kadang bila ada orang kata macam, saya tak percaya doktor. Lepas tu abang kalau nafas 1-2, abang hantar mana? Anak cedera kepala luka, abang hantar mana? Soalan. Hantar doktor juga. Saya kata, kenapa hantar kat doktor? Jahit kat rumah ya. Pasal benda ni kita kata dia ahli bidang tersebut, ahli bidang berkenaan. Kalau dia tipu, kalau dia bohong dan sebagainya, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi atas kita, panduan Quran sebut macam tu. Bila kita nak cakap apa, tanya dulu, cek dulu, jangan cuba sebar-sebarkan sesuka hati. Sebab ini yang berlaku pada masyarakat kita, sampai kita dengar orang buka kampung baru ni, sebab kita penyebaran cerita-cerita palsu ni lah. Sebar cerita orang ni akan sekian, Mahdi dah keluar, Dajjal ada belakang rumah kita dan sebagainya. Dan sekali orang pun menggelupur, jual tanah, masuk hutan. Ini masalah yang kita kena jaga-jaga. Jadi ayat yang 83 tadi, dia berkenaan masalah bila ada perkara. Sedangkan ayat yang sebelum kita bincangkan tadi adalah berkenaan dengan kalau kita bercanggahan tentang pendapat A atau B, maka kita kembali pada Allah dan kembali pada Rasul. Tapi bukan kepada ulil amri. Tapi pada masalah nak sebarkan berita aman atau ketakutan, dan kat situ akan datang masalah. Kita kena kembali kepada Rasul, mana cek apa dia cerita ni dengan Rasul betul tak? Dengan hadis Nabi, mana dia cerita ni akan jadi ni, akan jadi itu, tengok dengan Nabi. Tapi kemudian tanya pula dengan orang yang terlibat. Macam akan apa, air akan tak ada. Bila dengar air tak ada kan, tuan-tuan dah settle air? Settle dah, Alhamdulillah. Okay. Jadi masa dia, kita tanyalah orang yang jaga bahagian air tu. Awak tanya ustaz mana tahu? Rasanya okey kot. Betul, tengok tak okey. Okay, jadi benda tu, itu maksud ayat, kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, dan kalau kembalikan akan mengetahuinya orang yang mengistimbatkan hukum di antara mereka. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada. Tu je. Nabi kita lepas dia wafat, terus betul. Okay? Dia macam ni, hadis Nabi SAW sebut kan, satu hadis yang asing, Nabi kata takunul khilafatu ba'di 30 ama, akan berlaku khilafah sesudahku 30 tahun.
Yang kita kira daripada Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Uthman 13 tahun kot. Okey, 23 sampai 35. 23 sampai 35. Kemudian 35 sampai 40 Ali. Tapi sebenarnya tak cukup. Sampai Ali tak cukup lagi. Hasan pegang 6 bulan baru cukup. Khilafah tu 30 tahun. Kemudian akan berlaku kerajaan beraja, akan berlaku sekian. Benda ni sebenarnya tak lari. Okey. Terus? Ya. Betul. Dia macam masalah tadi kan, macam kerajaan beraja, kerajaan macam ni. Nabi sebutkan fasa yang akan terjadi. Lepas ini naik ini, lepas ini naik ini. Tapi last sekali Nabi kata apa? Kemudian akan jadi khilafah di atas manhaj nubuah. Para ulama bahaskan di mana waktu dia. Dia kata ketika Isa alaihissalam turun. Isa alaihissalam turun barulah berlaku khilafah ala manhajin nubuah. Ada kata sebelum Isa sedikit. Bila Isa alaihissalam turun tu Dajjal dah keluar. Ketika Isa alaihissalam datang untuk bunuh Dajjal, lepas tu umat Islam akan hidup selama beberapa tahun dalam keadaan aman. Lepas tu dimatikan orang beriman, kemudian barulah kiamat akan menyusul. Orang beriman akan mati dulu. Angin akan datang daripada Syam, ada datang daripada Yaman, akan pusing di muka bumi ni, matikan siapa dalam hati dia ada iman. Ya. Dia macam ni, masalah menganiaya kami, ambil hak kami. Nabi kata dengar dan taat. Kan, sekalipun pukul belakang kamu, ambil harta kamu. Tujuan sebenar sebab kalau orang memberontak, yang pemberontakan sekarang ni, dia tak berhenti. Sekali jadi, nanti orang kedua akan buat, orang ketiga akan buat, orang keempat akan buat. Pasal benda tu dah berlaku. Sekali berlaku pada Uthman, jadi pada Ali, jadi pada sekian, sampai sekarang tak boleh berhenti. Sebab Nabi kata jangan buat, sebab dia akan jadi masalah. Sebab sekali saya gunakan kekuatan saya untuk rampas kuasa, nanti orang lain tak puas hati dengan saya, rampas. Lepas tu nanti orang yang kedua, tiga, rampas lagi. Tuan-tuan nak tengok benda ni, tengok di Afrika yang tak boleh aman, macam di Kongo ke mana sebagainya kan. Dia naik seorang general, lepas tu orang lain take over, lepas tu bunuh dia, lepas tu nanti seorang lagi naik, sampai sekarang tak habis. Jadi rakyat tak boleh nak aman, nak beribadat tak boleh, nak beribadat tak boleh, nak hidup tak boleh, bercocok tanam tak boleh. Jadi benda tu mengganggu sebenarnya. Lepas tu balik perasaan sebenarnya. Nabi kata jangan tu sebab Nabi tahu apa kesan bila orang buat. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada lepas raya nanti. Semoga Ta'ala jadikan Ramadan yang akan datang dalam beberapa hari saja lagi sebagai tempat untuk kita membaiki amal kita. Dan sebenarnya sempat Ramadan ni adalah perkara yang besar. Sebab Nabi SAW dahulu pernah sebut di hadapan baginda tentang dua orang lelaki. Di sini cerita dia sini, seorang lelaki ni mati. Dia datang, dua orang lelaki datang ke Madinah. Kemudian mereka berdua berhijrah. Seorang rajin beramal sampai mati syahid, seorang lagi mati biasa. Jadi salah seorang sahabat lepas tu mimpi dua orang tadi depan pintu syurga. Ni dia tanya Nabi balik lepas tu. Bila sampai itu dia kata, tengok, mula dipanggil masuk adalah orang yang mati biasa, kemudian baru dipanggil masuk orang mati syahid. Kemudian bila dia cakap pada dia, engkau belum sampai lagi masa balik. So bila dia terjaga, dia cerita kat orang ramai pun pening kepala. Kenapa pula yang mati biasa masuk dulu, bukan yang mati syahid masuk dulu? Tahu Nabi jawab apa? Nabi kata, bukankah yang ni, laki ni hidup lepas kawan dia mati setahun lagi? Dia kata ya. Nabi kata, bukankah dia sempat Ramadan? Dia sempat Ramadan? Dia kata ya. Bukankah dia solat sekian-sekian banyak solat? 1,800 solat sehari semalam kan? Dia kata ya. Nabi kata jarak di antara mereka berdua dengan Ramadan dan solat yang dia solat tadi adalah di antara langit dan bumi. So siapa sempat Ramadan, dia meningkatkan akan kedudukan diri dia. So semoga Ta'ala jadikan kita semua dapat janji berkenaan. Wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.